Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Afina binti Roisof, Nombor Matrik PIB 20060 daripada Ijazah Sarjana Muda Syariah semester 7. Pada hari ini, saya akan menerangkan berkenaan dengan topik harta pusaka orang Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan miras dan faraid. Kita pergi kepada miras lebih dahulu. Miras merupakan kaedah ataupun cara untuk kita mengetahui bahagian-bahagian ataupun bahagian tiap-tiap waris yang berhak dalam warisi peninggalan harta pusaka. Manakala faraid itu merupakan bahagian ataupun kadar yang sudah ditentukan oleh syarak bagi waris-waris. Terdapat ayat Al-Quran yang menceritakan faraid, sama ada ayat mufassal ataupun ayat mujmal. Ayat mujmal merupakan ayat yang bersifat umum yang menceritakan siapakah orang ataupun waris yang berhak untuk mewarisi harta pusaka. Ayat mujmal contohnya seperti surah An-Nisa ayat 7 dan surah Al-Anfal ayat 75. Seterusnya adalah ayat mufassal. Ayat mufassal merupakan ayat yang lebih terperinci mengenai kadar-kadar bagi setiap ahli waris. Seterusnya kita beralih kepada contoh ayat mufassal. Dalam surah An-Nisa ayat 12 menceritakan mengenai kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh syarak dan ditetapkan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 12. Contohnya seperti, jika si mati meninggalkan suami dan si mati tidak ada anak, maka suami akan mendapat 1/2. Jika si mati ada anak, suami akan mendapat 1/4. Manakala bagi isteri, jika si mati meninggalkan isteri dan tidak mempunyai anak, maka isteri akan mendapat 1/4. Manakala jika si mati meninggalkan isteri tetapi mempunyai anak, maka si isteri akan mendapat 1/8. Begitu juga dengan anak-anak si mati, iaitu anak lelaki dan anak perempuan. Bahagian anak lelaki menyamai bahagian anak perempuan dengan nisbah 2:1. 2 bagi anak lelaki, 1 bagi anak perempuan. Contohnya jika si mati meninggalkan 300,000, jadi anak lelaki akan mendapat 200,000, manakala anak perempuan akan dapat 100,000 sahaja. Jika anak perempuan ramai, maka anak perempuan akan mendapat 2/3. Kita pergi kepada rukun faraid. Rukun faraid ada 3, iaitu al-waris, al-waris dan juga al-maurus. Rukun faraid haruslah ada 3 elemen ini. Jika tiada salah satu, maka tidaklah berlakunya faraid. Pertama sekali ada al-waris. Al-waris itu adalah si mati, iaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Jika tiada si mati, maka tidaklah berlakunya faraid. Kedua adalah al-waris. Al-waris merupakan waris si mati. Jika si mati tidak mempunyai waris, maka tidaklah boleh berlaku faraid. Dan terakhir adalah al-maurus. Al-maurus merupakan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Terusnya, sebab-sebab pewarisan yang melayakkan seseorang itu dapat faraid. Yang pertama adalah nasab keturunan, contohnya seperti anak dan cucu. Dan kerabat seperti contohnya adik-beradik si mati. Yang kedua adalah perkahwinan. Perkahwinan merupakan tiada pertalian darah, tetapi dapat faraid disebabkan atas dasar perkahwinan suami isteri. Yang ketiga adalah hamba. Yang keempat adalah Islam. Waris bukan Islam tidak berhak dapat mewarisi harta pusaka. Halangan pewarisan. Halangan pewarisan ada 3 yang tidak melayakkan seorang itu untuk mendapatkan faraid. Yang pertama adalah pembunuhan. Dalam riwayat Al-Tirmizi menyatakan bahawa al-qatilu la yarisu. Pembunuh tidak akan mewarisi harta pusaka. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, sama ada apa-apa jenis pembunuhan yang sengaja ataupun tak sengaja tidak berhak mendapat harta pusaka. Yang kedua adalah perhambaan. Dan yang ketiga adalah perbezaan agama. Dalam riwayat Al-Bukhari, la yarisu al-muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim. Orang kafir tidak akan mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi orang Islam. Adalah hak-hak berkaitan harta pusaka. Selepas si mati meninggalkan dunia, ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah perbelanjaan pengebumian. Yang kedua, menjelaskan hutang-hutang, hutang Allah dan hutang-hutang manusia. Hutang-hutang Allah contohnya seperti hutang-hutang fidyah ataupun zakat yang tertunggak. Manakala bagi hutang-hutang manusia contohnya seperti hutang RM1. Yang ketiga adalah tuntutan harta sepencarian bagi suami dan isteri. Yang ketiga adalah melaksanakan 1/3 wasiat jika si mati itu meninggalkan wasiat. Dan yang terakhir adalah barulah diagihkan hak-hak waris. Itu pun selepas disettlekan perkara-perkara yang di atas itu. Jenis waris ada 3, iaitu ashabul furud, asabah dan juga zawil arham. Elemen-elemen ini sangat penting dalam miras kerana untuk kita mengenal siapakah waris yang berhak untuk mendapat harta pusaka dan siapa yang tidak berhak untuk mendapat harta pusaka. Bagi ashabul furud merupakan waris yang sudah ditentukan kadarnya dalam Al-Quran.
Manakala bagi asobah merupakan penerima baki, yang mana dia akan menerima apa-apa saja baki harta yang ditinggalkan oleh ashabul furud tadi. Dan yang ketiga adalah zawil arham. Zawil arham merupakan waris yang tiada dalam senarai ashabul furud dan asobah, tetapi ada talian darah ataupun kerabat. Waris ashabul furud ada 12, iaitu ab, jad, jaddah, bin, bintu ibn, utul syakikah, utul li'um, utul li'am, utul li'ab, zawj dan juga zawjah. Waris asobah iaitu waris yang menerima baki pula ada 3, iaitu asobah bin nas, asobah bil ghaib dan juga asobah ma'al ghaib. Asobah bin nasi iaitu asobah dengan dirinya sendiri. Asobah bil ghaib merupakan asobah dengan asobah yang lain, dan juga yang 3 ma'al ghaib merupakan asobah bersama yang lain. Asobah bil ghaib ada 4 waris saja yang terlibat. Contohnya seperti anak perempuan bersama asobah waris anak lain. Asobah bil ghaib hanya 4 waris saja yang terlibat. Contohnya seperti anak perempuan asobah dengan anak lelaki, cucu perempuan pada anak lelaki, asobah bil ghaib pada cucu lelaki pada anak lelaki. Saudara perempuan seibu sebapa asobah dengan saudara lelaki seibu sebapa. Saudara perempuan sebapa asobah dengan saudara lelaki sebapa. Asobah ma'al ghaib ada 2 waris saja yang terlibat. Contohnya seperti saudara perempuan seibu sebapa, saudara perempuan sebapa. Dia asobah ma'al ghaib apabila mempunyai bersama-sama anak perempuan ataupun anak perempuan kepada anak lelaki ataupun bersama kedua-duanya. Dan waris yang terakhir adalah zawil arham. Bermaksud mereka yang mempunyai hubungan kerabat ataupun darah, ataupun waris-waris yang mempunyai hubungan kerabat atau darah dengan si mati selain daripada ashabul furud dan asobah, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.